Okey, boleh Kak. InsyaAllah. Boleh. Ini pernah. Sama-sama. Siapa letak kat sini? Nanti takut lupa. Kita bawa balik pula. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ke saya tak jumpa orang Masjid Sayyidina Hamzah. Apa khabar semua? Khabar baik, no? Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita hari ini akan sambung. Walaupun saya datang Masjid Sayyidina Hamzah jarang-jarang ibu-ibu, tapi dah habis dah 2 buah buku. Boleh tak? Saya nak survey sikit. Siapa yang bersama dengan saya daripada kita kelas ke atas lagi? Buku Hayatus Sahabah pertama dengan yang kedua. Masya Allah. Masya Allah. Yang lain? Keep small. Kadang ada, kadang tak ada. Ke ataupun ramai yang jumpa dengan saya yang dekat sini? Yang dua ya? Sebenarnya kita sudah habis 2 buku. Hayatus Sahabah yang pertama 20 orang sahabat, dan Hayatus Sahabah kedua 20 orang sahabat. Kalau tanya boleh jawab dah? InsyaAllah tak boleh Ustazah. Yelah, jumpa sebulan sekali, 3 bulan sekali ibu-ibu. Tapi insyaAllah ya, kalau kita maaf, kalau kita sekurang-kurang bila disebut tu adalah gambaran oh tahulah itu nama sahabat sekurang-kurangnya ya. Jadi insya-Allah hari ni kita pergi kepada sahabat ke-19 dah 2 lagi, dan cadangan pada saya kepada Kak Ila untuk dibawa berbincang untuk kitab sirah kita punya fokus kita ataupun subjek kita adalah sejarah. Jadi insya-Allah kita nak masuk nanti ialah kisah 25 Nabi dan Rasul. Okey tak ibu-ibu? Okey. Jadi kita pergi cerita-cerita, sebab bila kita baca cerita ibu-ibu dia dekat dengan jiwa manusia. Jiwa manusia dia suka cerita. Jadi insya-Allah kita akan masuk 25 Nabi dan para Rasul itu selepas ni. Hari ini insyaAllah 170. Kita mulakan dahulu sesi kita dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hakim bin Hizam. Namanya Hakim, nama ayahnya Hizam. Ataupun dalam kaul lain saya tengok dia bukan baris bawah. Hazam. Hazm. Jadi ha itu baris baris atas. Ala kulli hal ibu-ibu, Hakim bin Hizam ada satu trademark, ada satu highlight yang dikaitkan secara langsung kepada diri Hakim ini, iaitu seorang yang lahirnya di dalam Kaabah.
Wah, dahsyat tak? Lahir dalam Kaabah. Bukannya lahir dalam Masjidil Haram, itu pun dah dahsyat dah ibu-ibu. Tapi dalam Kaabah, ya, ada peristiwa-peristiwa tertentu yang kadang-kadang mereka buka peluang untuk orang masuk dekat dalam Kaabah. Kalau hari ini kita orang biasa tak boleh lah ibu-ibu, yang boleh masuk adalah penjaga-penjaga Masjidil Haram, dan begitu juga dengan pembesar-pembesar. Mereka boleh masuk dalam Kaabah. Kita boleh keliling Kaabah. Okey, jadi masa zaman jahiliah begitu ibu-ibu, ada occasion tertentu yang mana diberikan peluang untuk orang-orang masuk ke dalam Kaabah itu untuk melihat apa yang ada di dalam Kaabah. Inna bimakkata la arba'ata nafaran arba'u bihim anisyirki wa arghabu lahum fil Islam ahaduhum Hakim bin Hizam. Sesungguhnya di Mekah terdapat 4 orang yang amat aku harapkan agar mereka terhindar daripada syirik, dan amat kuharapkan mereka itu memeluk Islam. Salah seorang daripada mereka itu ialah Hakim ibnu Hizam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, antara individu yang Nabi doa, yang Nabi harapkan dengan begitu bersungguh-sungguh keislaman yang datang daripada 4 orang. Nanti kita akan tengok siapakah nama-namanya, tapi salah seorangnya adalah sahabat yang kita bicarakan pada hari ini. Pastinya dia begitu tinggilah ibu-ibu nilai dia ibu-ibu, kerana Nabi mengharapkan keislamannya. Kita akan tengok satu persatu kisahnya. Pernahkah anda mendengar kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Ditanya dulu kita. Sejarah telah mencatatkan bahawa beliau adalah satu-satunya anak yang dilahirkan di dalam Kaabah yang mulia. Ibu-ibu boleh gariskanlah, ini dia punya highlight dia. Satu-satunya orang yang dilahirkan di dalam Kaabah. Apa cerita dia ibu-ibu? Kisah kelahirannya di dalam Kaabah secara ringkas. Ibunya masuk ke dalam Kaabah bersama dengan teman-temannya untuk melihat keadaan di dalam Kaabah. Pada hari itu Kaabah dibuka sempena suatu acara ataupun ada majlis yang tertentu. Ya, ada majlis-majlis yang tertentu, maka peluanglah untuk seorang itu nak melihat apa dalam Kaabah. Ibunya saat mengandung ibu-ibu, tiba-tiba contraction datang. Contraction tak berhentilah kan. Rupanya memang nak keluar dah baby tu. Sakit untuk bersalin dan tak mampu lagi untuk keluar pada Kaabah ibu-ibu. Nak ditarik keluar pun dah tak larat ibu-ibu kan. Tahu baby nak keluar sahaja. Maka teman-temannya pun, apa lagi kita buat? Bentang kain lah ibu-ibu. Bentang kain dan hamparan kulit, lalu beliau pun bersalinkan, iaitu melahirkan anaknya di dalam Kaabah. Bayi yang dilahirkan itu dialah Hakim ibnu Hizam ibnu Khuwailid. Beliau adalah anak saudara kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu. Ya, maksudnya ibu-ibu, special dia ni, satu dia lahir dalam Kaabah, yang kedua ibu-ibu dia adalah anak saudara Sayyidatina Khadijah. Tu yang macam pernah kenal je kan, Hakim ibnu Hizam ibnu Khuwailid ibu-ibu, anak saudara kepada Sayyidatina Khadijah. Hakim ibnu Hizam membesar dalam sebuah keluarga yang terhormat, memiliki kedudukan dan harta. Kita tahu bagaimana Sayyidatina Khadijah, nasab ahli keluarganya adalah VIP. Banyak dia punya VIP. Dari sudut keturunannya bangsawan. Dari sudut hartanya hartawan. Dari sudut ketinggiannya memang yang disegani oleh masyarakat ibu-ibu.
ya, kaya, cantik, ya, keturunan yang mulia, dan begitulah keadaan Hakim Ibn Hizam. Ya, orang kata lahir-lahir tu tahu-tahu keliling tu villa je ibu-ibu. Lainlah kita ibu-ibu, lahir-lahir tahu apa? Parit, kan? Macam saya lah. Orang Johor duduk parit, semua parit. Ibu-ibu parit Kudus, parit Jawa, parit Bangkok, semua parit. Tapi ada orang yang lahir-lahir dia tak kenal ibu-ibu, dia tahu swimming pool je. Dia tahu ibu-ibu aircon dia, tak pernah tahulah ada wujud dalam dunia ni kipas, tak pernah tahu ibu-ibu, dia tahu aircon je. Jadi inilah kita boleh tengok bagaimana bangsawannya ataupun kita kata orang have Hakim Ibn Hizam. Beliau juga dikenali sebagai orang yang cerdas, mulia, terhormat, sehingga kaumnya melantik dia sebagai pemimpin dia dan menyerahkan urusan rifadah kepada beliau. Ini urusan rifadah apa? Boleh tengok nota kaki. Satu kedudukan terhormat dalam bangsa Quraisy pada zaman jahiliah, iaitu penjawat jawatan tersebut akan menyediakan kepada penziarah yang terputus bekalan dan keperluan. Mereka ni memang orang-orang kaya ibu-ibu, dan mereka ambil tugas ini, iaitu kalau ada orang yang menziarahi Baitullahil Haram, yang mana mereka datang ni ibu kadang-kadang bukan naik kereta api pula, bukan naik kapal terbang macam kita. Mereka kadang-kadang berjalan ibu-ibu naik unta. Ya, dia orang tak sampai hari ni lah, bukan macam zaman dulu je. Bukan ada yang hari ni naik kapal. Kita mungkin tak ada dah naik kapal kan. Tapi ada lagi yang berdekatan ibu-ibu ataupun yang jauh tapi mereka tak cukup mu'nah. Belanja tu mereka akan datang hatta dengan naik basikal, jalan kaki, naik bas ibu-ibu. Yang ni lah Baitullahil Haram itu dirindui oleh semua pencinta Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai sana ibu-ibu, mereka dapat tunaikan umrah, mereka dapat tunaikan haji, tapi mereka tak cukup bekalan. Maka orang kaya ni antaranya adalah hakim sendiri. Dia dilantik untuk jaga kebajikan, akan membantu orang-orang yang kita panggil Ibnu Sabil. Iaitu apa? Orang yang bukan orang tempatan tapi dah tak ada bekalan dah. Bekalan ni tak cukup ibu-ibu. Jadi diambil cara oleh satu jawatan khas namanya rifadah. Iaitu orang yang buat dengan sukarela ibu-ibu jawatan tersebut. Hakim seringkali mengeluarkan hartanya sendiri untuk menampung bekal bagi para haji yang datang ke rumah Allah dan orang yang kehabisan bekal pada masa jahiliah. Zaman lah ni kalau Ibnu Sabil boleh ambil daripada duit zakat ibu-ibu, betul tak? Duit zakat ada portion untuk namanya Ibnu Sabil. Tapi zaman jahiliah siapa yang akan keluarkan belanjanya, dananya? Orang kaya tu sendiri ibu-ibu. Daripada harta mereka sendiri. Dia akan keluarkan untuk bantu orang yang terputus bekalan. Merupakan salah seorang sahabat akrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda diutuskan sebagai seorang nabi. Istilahnya kalau dengan nabi apa? Kita panggil apa? Anak saudara lah ibu-ibu, betul tak? Jadi apabila keakraban dari sudut keluarga, bukan orang luar ibu-ibu, ini Nabi sebelum dapat risalah lagi, dia adalah kawan Nabi, kita kata sahabat Nabi di dalam kehidupan. Walaupun usianya lebih tua 5 tahun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu disebut tadi sewaktu zaman jahiliah. Maksudnya dia lahir dulu, lepas tu 5 tahun kemudian barulah Rasulullah lahir. Beliau senang bergaul dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga membalas kasih sayang dan persahabatan Hakim dengan kasih setia yang setimpal. Wujudnya pula hubungan kerabat yang mengeratkan hubungan mereka berdua. Ibu-ibu, kalau 5 tahun ni lebih kurang dalam fasa sama lah ya.
Sama-sama membesar ibu-ibu. Sama-sama dari sudut kanak-kanak, dia kanak-kanak, kita kanak-kanak. Dia remaja, kita remaja ibu-ibu. Dia pemuda, kita pemuda. Jadi ni orang kata macam rakan sebaya lah. Dah lah rakan sebaya ibu-ibu. Kemudian ada keakraban pula dari sudut kekeluargaan tadi sebab Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Mengeratkan lagi hubungan mereka berdua. Boleh apa kita bayangkanlah ibu-ibu bagaimana Hakim sangat-sangat dekat dengan Rasulullah. Ia berlaku apabila Nabi SAW menikahi ibu saudara Hakim yang bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Mungkin anda semua terkejut setelah penjelasan tentang hubungan Hakim dengan Rasulullah SAW diberitahu. Apabila anda mengetahui bahawa Hakim tidak masuk Islam kecuali selepas Fathu Makkah. Maksudnya ibu-ibu, kalau tengok dia punya, apa kita panggil kalau macam isi dengan kuku, macam tu lah ibu-ibu ya. Dia punya dekatnya dengan Rasulullah, patutnya bila Rasulullah dapat cahaya Islam, Sayyidatina Khadijah pun dah masuk Islam, patutnya Hakim cepatlah kan? Sebab dalam orang kata akrab, dekat ibu-ibu, bukan orang jauh, ada keakraban, tapi tak ibu-ibu. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala memilih seseorang itu siapa yang akan dapat hidayah. Siapa yang tak akan dapat hidayah? Siapa yang dapat hidayah banyak? Siapa yang dapat hidayah sikit? Siapa yang dapat hidayah lambat dalam usianya? Ada orang dapat hidayah Masya Allah seusia umur kanak-kanak ibu-ibu. Dah dapat dah keindahan Islam. Itu bergantung kepada kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Yahdi man yasha. Allah akan memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan kita berkehendak ibu-ibu, kita berkehendak hidayah itu, tapi akhirnya tanfiz ataupun ketentuannya ialah mengikut iradatullah, yang dapat memberikan, yang melaksanakan semua sekali apa yang Allah mahukan. Baik, ibu-ibu boleh gariskan juga ya. Dia dapat Islam selepas Fathu Makkah. Nampaklah ibu-ibu, ni termasuk golongan yang lambat. Iaitu 20 tahun lebih Rasulullah diutuskan sebagai Nabi. Kalau dia memang tak kenal Nabi, itu lain lah. Ya, dia duduk dekat tempat ceruk lain, itu lain lah ibu-ibu. Yang ini dalam akrab, dalam keluarga. Kebanyakan orang pasti menyangka seorang pemuda seperti Hakim Ibn Hizam telah diberikan Allah dengan akal yang cerdas, diberikan hubungan kerabat yang dekat dengan Nabi SAW, sudah pasti akan menjadi orang yang pertama beriman dengannya. Kalau orang nak ukur dari sudut faktor-faktor ibu-ibu, macam tak berapa logik pula. Dia kawan dengan Nabi, dia ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi, tapi tak masuk Islam. Macam tak berapa nak kena sangat. Sudah pasti dia menjadi orang yang beriman, yang pertama beriman pada Rasulullah, membenarkan dakwah Rasulullah, menerima petunjuk Rasulullah. Namun itulah kehendak Allah, apa-apa saja yang Allah inginkan pasti akan terjadi. Sebagaimana kita merasa hairan ibu-ibu dengan lambatnya Hakim Ibn Hizam memeluk Islam, beliau juga merasai kehairanan yang sama. Orang macam pelik lah ibu-ibu, apa pasal dia tak masuk Islam kan? Orang lain semua dah masuk Islam lah, lagi yang dekat-dekat ni ibu-ibu, tapi dia tak masuk Islam. Orang pelik. Jangan kata orang, dia sendiri, Hakim tinggi, dia pun pelik. Kita tengok kisah dia, macam mana dia pun berasa pelik dengan diri dia yang tak masuk Islam daripada awal. Beliau sendiri tatkala memeluk Islam dan merasai manisnya iman, terus menyesali setiap saat daripada umur yang dihabiskannya sebagai seorang musyrik yang menyekutukan Allah dan mendustakan peranan, mendustakan agamanya. Ibu-ibu, gambaran orang yang menyesal ni ibu-ibu, biasanya dia akan gigit tangan ibu-ibu. Itu.
Kenapalah macam gitu kan. Itu satu perkiasanlah ibu-ibu. Setiap hari dikatakan dalam Islamnya dia mesti akan menggigit tangan dia. Iaitu maksudnya apa ibu-ibu? Melambangkan penyesalan pada dirinya apabila teringat kenapa aku lambat benar dapat masuk Islam ni. Dia rasa menyesali hari-hari musyriknya di dalam kehidupannya. Ibu-ibu, bila kita tengok hari ni kisah Hakim, alhamdulillah ibu-ibu. Ibu-ibu dah rasa belum manisnya Islam? Di usia umur berapa ibu-ibu mula rasa manis? Ada mungkin berbeza-beza. Ada yang kata umur tua ustazah, tua pun rasa manis. Masa dulu tu ikutlah solat lah ibu-ibu, tapi dia tak rasa manis sangat merasai kemanisan dalam beragama, dalam menunaikan ibadah, dalam membaca Al-Quran, dalam mencintai Allah dan Rasul ini. Kadang-kadang kita dapat lambat ibu-ibu Dulu sibuk apa? Dulu sibuk besarkan anak ustazah. Kan? Hulu gilir, betul tak? Kadang-kadang banyak tanggungjawab kita sehingga sembahyang pun tak rasa manis. Baca Quran tapi tak rasa manis. Tapi ada orang yang Allah bagi awal, betul tak ibu-ibu? Awal dia dah rasa dah kemanisan Islam. Jadi itu ikut kita panggil sebagai suatu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pastinya ibu-ibu, kalau orang yang dapat daripada awal ibu-ibu, dia mungkin sudah sampai ke tahap yang lebih tinggi bila dia sudah tua. Dia dapat naik lebih tinggi. Tapi kalau orang yang baru sampai, baru nak kenal alif bata lah orang kata. Orang dah khatam dah 2-3 kali, dia baru nak kenal alif bata, apa rasa dia? Apa rasa dia ibu-ibu? Dia akan rasa, ya Allah, ruginya aku, betul tak? Nyesalnya lah, kecil-kecil dulu tak nak pergi mengaji. Mak suruh pergi mengaji, dia pergi melencong ibu-ibu, pergi tempat lain kan. Akhirnya tak mengaji. Bila dah tua baru nak kenal ibu-ibu, orang habis satu muka surat dalam 10 minit. Dia 10 minit satu ayat. Tak lepas-lepas ibu-ibu. Kesian. Kita boleh tengok orang-orang yang bila buat tadarus tapi janganlah marah dia. Dia dapat 2 pahala. Kita dapat 1 pahala ibu-ibu. Sebab apa? Sebab dia merangkak pun dia masih lagi nak datang juga majlis tadarus. Dia masih lagi nak baca walaupun dia susah. Tapi ibu-ibu tidak menafikan, maksudnya pastinya yang kalau dapat hidayah daripada awal ibu-ibu, dah banyak dah dia kaut, dia kumpul bekalan untuk akhirat dalam kehidupan dia. Hari ni kita nak tengok bagaimana dia punya convention macam tu apa ganti rugi gitu. Apa yang hakim buat bila dia tahu dia lambat masuk Islam, ini dahsyat ibu-ibu. Bila orang tu dia dapat kembali kepada Allah, kita istilahnya begitu ibu-ibu, kembali kepada agama Allah, merasai kemanisan hidup. Walaupun kita dah masuk Islam daripada kecil kan, lahir-lahir dah Allah dah bagi rezeki dah Islam kepada kita melalui ibu dan ayah kita yang Muslim. Tapi mungkin kita tak berapa semangat lah ibu-ibu seperti mana semangat kita dah dewasa. Jadi kita boleh tengok ataupun tiru cara Sayyidina Hakim ini, bagaimana dia menebus dia punya masa-masa dia yang banyak dalam kemusyrikan. Itu kejap lagi kita akan baca bersama. Pernah anaknya mendapati Hakim setelah masuk Islam menangis tak berhenti ibu-ibu. Dia pun tanya, anak dia tanya pada dia, apakah yang buat kamu menangis wahai ayah? Kan? Dah masuk Islam, dah senang cerita kan, dah dapat cahaya Allah dah. Kenapa nak nangis lagi? Dia pun jawab, semua perkara yang banyak telah membuatkan aku menangis wahai anakku. Yang pertama adalah kerana aku lambat memeluk Islam sehingga membuatkan aku ketinggalan melakukan kebaikan yang banyak. Allahu Akbar. Ibu-ibu masa dalam awal-awal masuk Islam tu, mereka mendapat satu tentangan yang besar. Ujian yang besar ibu-ibu.
Dalam ujian tersebut, lagi besar ujian, lagi besar apa? Pahala. Itu kena ingat. Lagi susah kita nak perform sesuatu, pahala tu lebih besar. Lagi mudah suatu ujian kita hadapi, pahala ni pun mengecil mengikut ujian tersebut. Sebab tu bila Allah bagi kita kesusahan, Allah bagi kita rintangan ibu-ibu, itu tanda Allah nak bagi pahala banyak. Allah nak bagi pahala banyak. Allahu Akbar, banyak pahala ni. Kalau kita tengok kawan-kawan kita susah hidupnya ibu-ibu, payah hidupnya, ni Allah nak bagi pahala banyak ni. Sebab apa? Lagi banyak dia susah, lagi banyak dia dapat pahala. Kedua ibu-ibu, waktu awal-awal Islam, peperangan di awal Islam iaitu antaranya Perang Badar yang menjanjikan syurga ibu-ibu untuk orang yang berjihad bersama dengan Rasulullah, semuanya diampunkan dosa sebelum dan selepas. Dan tak terdapat kelebihan Perang Badar sama dengan kelebihan perang-perang lain ibu-ibu. Jadi, sebagai seorang yang ada pada situasi tersebut, Hakim ada. Hakim bersama dalam Perang Badar, tapi bukan bersama dengan tentera Muslim. Dia bersama dengan tentera kafir. Jadi dia rasa apa? Ghalat. Dia rasa menyesal. Dan akhirnya dia menangis dalam kehidupan dia sebagai seorang Muslim. Aku telah membuat aku ketinggalan dalam melakukan kebaikan yang banyak. Jika aku menginfakkan emas sepenuh bumi sekalipun, pasti aku tidak akan mampu mencapai kemuliaan mereka. Subhanallah. Ya, sebab pada waktu itu, fasa itu, Fathu Mekah, orang dah senang ibu-ibu. Sebab apa? Nabi dah buka kota Madinah. Islam dah jadi satu yang memerintah. Islam dah duduk di atas. Dan bukan saja Islam sudah ada negara. Dan sekarang negara utama ataupun kita sebut sebagai pusat bumi itu sudah dimiliki ataupun dikuasai oleh Islam sendiri. Fathu Mekah. Bila Mekah kita dah dapat pegang, ibu-ibu, settle lah. Semua benda akan jadi lebih mudah. Jadi yang mudah tadi pahala dia sama tak dengan yang susah dulu? Tak sama. Tu sebab dia letak ibarat ini. Dia kata kalau sekarang ni aku dah masuk Islam, aku nak tebus balik kesalahan dulu, aku infak lah segunung emas ibu-ibu. Kita baru satu kotak pun dah beling-beling dah mata kita kan. Kalau ditakdirkan dengan duit tu, didilaikan dengan duit ibu-ibu, oi dah banyak dah tu. Kalau segunung ibu-ibu, dia kata segunung emas aku infakkan, tak sama dengan apa yang kemuliaan yang minas sabiqin dan awwalin. Orang yang awal dulu memeluk Islam tak sama ibu-ibu. Ya, ini seorang yang memahami kedudukan dan susahnya di mana dan di manakah kesusahan itu disaluti kemuliaan. Kesenangan itu kadang-kadang kita ditipu oleh kesenangan. Kita rasa selesa, kita rasa senang ibu-ibu, tapi akhirnya kita lupa bersyukur dengan apa yang kita ada. Tapi waktu kita susah, kita mula mencari kekuatan. Dan bila kita cari kekuatan, tiada kekuatan lain kecuali daripada Allah. Maka diri kita akan jadi makin kuat, makin yakin, makin mencari Allah dalam hidup kita. Itu sebab dalam hidup Allah uji kita, Allah test kita supaya kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan aku pada perang Badar dan perang Uhud. Dua perang yang paling besar dalam Islam. Dua-dua perang ni maksudnya dia masuk ibu-ibu tetapi dia tidak terbunuh. Ya, dia tidak dimatikan oleh Allah dalam perang tersebut. Pada hari itu, aku pun berkata pada diri aku sendiri, aku lepas ni dah tak nak lagi dah tolong Quraisy. Setelah itu aku pun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak akan keluar dari Mekah. Namun aku terus terikut-ikut menolong bangsa Quraisy. Orang kata ibu-ibu, kalau kita dah duduk sekali dengan geng-geng macam tu ibu-ibu, hati dia tak nak dah. Maksudnya dia dah ada dah. Dia punya azam dia.
Aku tak nak lagi dah lawan dengan Muhammad ni. Maksudnya aku tak nak tolong dah orang Quraisy semua ni. Tapi lepas tu hilang ibu-ibu, azam tu tertanam. Bantu lagi ibu-ibu. Duduk lagi dengan pemimpin-pemimpin Quraisy. Dia kata setiap kali aku berniat ingin memeluk Islam, aku melihat orang-orang yang lebih tua daripada kalangan yang berkemampuan terus berpegang dengan ajaran jahiliah. Tengok pakcik-pakcik ni kan. Tengok pembesar-pembesar Quraisy tak jadilah nak masuk Islam. Macam tu ibu-ibu. Dia macam apa orang kata, bila kita duduk dalam geng itu ibu-ibu, kita nak keluar daripada kelompok itu, dia agak susah. Ada banyaklah benda-benda kadang-kadang kan, dia punya kasihan, trend. Kita kan ibu-ibu kalau tengah trend kan payah kita tak nak lawan arus, akhirnya terikut dengan gaya orang lain ibu-ibu. Aduhai, dia kata, maka aku pun menjejaki jejak mereka. Bila aku duduk dengan mereka, walaupun niat nak masuk tak jadi, terbatal ibu-ibu. Akhirnya ikut mereka. Aduhai, alangkah baiknya jika aku tidak melakukannya. Tidak ada yang membuatkan kita celaka kecuali ketika telah mengikut jejak nenek moyang dan pembesar kita. Kalau demikian halnya, mengapa aku tidak menangis wahai anakku? Kamu ingat tak? Tengok macam mana aku nak masuk Islam dah. Patah balik belakang. Sebab apa? Geng-geng semua masih lagi dalam jahiliah. Semua ikut nenek moyang. Tapi aku sekarang ni dah terlambat dah. Jadi itulah antara punca aku menangis walaupun aku dah masuk Islam. Sebagaimana kita merasa aneh dengan kelewatan Islamnya Hakim Ibnu Hizam, dan sebagaimana beliau juga merasa aneh, Nabi SAW juga merasa hairan dengan pemuda yang memiliki akal dan pemahaman seperti Hakim Ibnu Hizam. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu ambil dia punya kata kunci dia pada muka surat 172, dia boleh letak kat situ ada 3 kehairanan lah. Yang pertama, kita hairan yang baris kedua ataupun perenggan kedua, kita merasa hairan dengan lambatnya Hakim Ibn Hizam memeluk Islam. Baik. Itu kehairanan pada orang kita lah, macam kita kan. Sebab apa? Kita tengok dia punya keakraban ni, kita tengok kekeluargaan dia. Yang kedua, dia sendiri ibu-ibu. Dia sendiri berasa hairan. Ketiga, pada muka surat 173, Nabi pun turut rasa hairan. Boleh gariskan. Nabi juga turut merasa hairan dengan pemuda yang memiliki akal dan pemahaman seperti Hakim Ibn Hizam. Subhanallah ibu-ibu, Islam ni, dia tak perlulah kita nak jadi orang yang cendekiawan baru nampak Islam tu betul. Kalaulah Islam ini nak dilihat dari sudut akademik ataupun intelektual, nescaya orang yang duduk kat universiti tu lebih beriman daripada kita ni orang kampung ibu-ibu. Betul tak? Tapi tidak begitu. Islam ini kadang-kadang kita lihat yang orang kampung tu, orang tua yang biasa-biasa, tak ada pun profesor, tak ada pun doktor, dia punya keimanan dia, Masya Allah, lagi kental berbanding dengan orang-orang intelektual. Sebab Islam ni Allah bagi kau kalau ada akal saja, tak perlu jadi orang akademik, kau boleh nampak dah di mana indahnya Islam, di mana manisnya Islam. Orang yang macam Hakim ni orang cerdik ibu-ibu, orang yang ada akal. Dan Nabi pun rasa awak lah, dia tak boleh dapat Islam. Kalau ikutkan secara cerahnya akal dia, cerahnya hati dia ibu, mesti dia boleh dapat Islam. Baginda sangat berharap agar Hakim dan juga orang-orang sepertinya segera memeluk Islam. Pada malam sebelum terjadinya Fathu Makkah, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, sesungguhnya di Mekah terdapat 4
4 orang yang amat aku harapkan mereka terhindar daripada syirik dan aku harapkan mereka untuk memeluk Islam. Ada yang bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mestilah nak tahu kan ibu-ibu. Bila Nabi sebut tentang raqam ataupun Nabi sebut tentang number, kadang-kadang kita lebih eager untuk tahu. Contoh kalau Nabi kata harap-harap nanti orang-orang kafir musyrikin Mekah tu masuklah Islam. Begitu tak? Tapi kadang-kadang Nabi streskan kepada kita cara ni. Ini kalau ibu-ibu tengok kat sini daripada matan, daripada hadis ini, itu maksudnya betapa Nabi memberikan apa kita panggil speechnya dengan sesuatu yang menarik ibu-ibu, menarik perhatian kita. Kita selalu dengar kan Nabi sebut tentang 3 amalan yang dicintai Allah. Nabi sebut tentang 10 sahabat yang masuk syurga. Sedangkan sebenarnya kalau dalam riwayat lain, ada lagi nama-nama sahabat lain yang masuk syurga. Tapi ada certain waktu, Nabi suka sebut number. 4 amalan yang diredai Allah. Jadi semua amalan-amalan ini yang ada number ini, orang yang hari ini ibu-ibu, dia di dalam kita panggil ilmu delivering message, ya, kita kena menggunakan teknik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ibu-ibu ya, bila kita sebut tentang apa? Kita sebut tentang kesalahan dalam solat. Kesalahan solat ni kalau ditulis ibu-ibu, 150 pun memang boleh ada kesalahan dalam solat. Subhanallah. Tapi untuk kita panggil sebagai menarik perhatian orang ibu-ibu, kita tulis 10 kesalahan yang membatalkan solat. Tapi bukanlah maksud 10 tadi itu hasr, iaitu 10 ni dia yang membatalkan solat. Yang lain dah tak ada dah, tak. Tapi sebagai satu teknik untuk kita menyampaikan maklumat dengan kita panggil apa ya, sebagai cara untuk menarik perhatian orang yang mendengar. Dan subhanallah, saya pun meniru ibu-ibu kan, cara penyampaian mesej begini. Alhamdulillah kami ada satu video, ibu-ibu bolehlah nanti buka YouTube. Buka YouTube, cari Ustazah Nurul Hidayah ibu-ibu, satu video kami 10 kesalahan wanita dalam solat. Saya terkejut juga tengok dekat subscriber kan. Macam apa, kenapa tiba-tiba naik ni kan? Mungkinlah ada orang share dan sebagainya ibu-ibu. Jadi video tu dah 72,000 tontonan. 72,000 tontonan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab biasanya dekat internet ni orang suka yang kelakar-kelakar kan, funny-funny kan orang suka kan, yang gosip-gosip orang suka. Tapi kalau yang dakwah orang suka ibu-ibu, itu maksudnya satu perkara yang kita pun rasa seronok ibu-ibu bila orang suka berkaitan dengan ilmu. Dan lagi satu ibu-ibu, saya guna number juga, isu telekong ibu-ibu. Isu telekong. Isu telekong macam mana nak tulis itu? Nak tulis isu telekong ke apa kan? So kita main number juga untuk menyampaikan mesej itu. Telekong one piece ataupun telekong two piece. Kan Nabi SAW kadang-kadang Nabi nak bagi tahu sesuatu kepada sahabat, Nabi tanya. Maksudnya dia punya mesej tu nak disampaikan, Nabi tanya dulu. Contoh hadis Jibril ibu-ibu. Bila malaikat Jibril datang nak ajar pada Nabi tentang agama Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang Islam ibu-ibu. Apa yang Nabi tanya? Sahabat-sahabat ni dia dah bersama dengan Rasulullah sampailah habis dah. Malaikat pun beredar ibu-ibu. Kemudian bila malaikat beredar, Nabi tanya pada para sahabat, apa tahu tak siapa tadi? Patutnya Nabi bagi tahu je lah, tu Jibril tahu. Macam tu kan. Tak, tapi nak tarik perhatian para sahabat, Nabi tanya, siapa yang tahu siapa yang datang tadi? Mereka semua tak kenal. Kalau orang dekat mesti kenal. Nak kata orang jauh ibu-ibu, tak nampak pula kesan perjalanan tu. Zaman dulu bukan ada kapal terbang ibu-ibu kan. Jadi orang kalau jalan jauh mesti nampak kesan dia. Baju daripada putih jadi kuning, rambut daripada tersusun jadi
Kusut masa ibu-ibu, contohlah kita naik kapal terbang pun sebelum apa turun tu ibu-ibu herok dah tudung tu. Sebab apa? Tidur macam tu kan. Dah tak berapa nak elok ibu-ibu. Jadi kesan perjalanan tu mesti ada. Ini tak. Wih, terletak semua macam rumah sebelah masjid. Tapi kami tak kenal pun. Kalau kenal, kalau orang sini mesti kita kenal. Jadi Nabi tanya kepada para sahabat, kamu tahu tak siapa yang datang tadi? Subhanallah. Cantik dia, Nabi punya teknik menyampaikan risalah, menyampaikan mesej. Jadi kami buat tajuk tu ibu-ibu, telekong one piece ataupun two piece. So dia dalam apa perjalanan ibu-ibu nak jadi apa orang menonton juga. Lepas tu tengah mungkin ramai orang tengah apa kita panggil was-was lah ibu-ibu ya. Kesian juga saya tengok ya. Nak tunggu, dia orang kata JAKIM kata akan buat muzakarah, tapi sampai law ni tak keluar-keluar apa. Saya kata masalahnya orang nak solat kan, tak naklah solat dalam keadaan was-was, betul tak? Tak nak macam tu ibu-ibu, sebab dia boleh merosakkan solat kita. Bila kita was-was pada niat, was-was pada menutup aurat ibu-ibu, menggugurkan syarat sah solat kita. Jadi kalau boleh kita solat ibu-ibu mesti dengan keyakinan. Baik. Ala kulli hal ibu-ibu, kita tengok kepada 4 orang tadi. Nabi sebut 4. Nabi mention number 4 orang. Siapa dia? Attab ibnu Usaid, Jubair ibnu Mut'im, Hakim ibnu Hizam dan Suhail ibnu Amr. Termasuk nama Hakim kat sini ibu-ibu. Dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, mereka semua masuk Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah untuk membukanya, baginda sallallahu alaihi wasallam memasukinya dengan cara Hakim ibnu Hizam dimuliakan. Beliau menyuruh seorang penyeru untuk menyeru. Ni dia punya ayat dia ibu-ibu ayat ni Masya Allah menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi satu kebijaksanaan dalam menyampaikan dakwah. Baik, apa dia punya penyuruh ni sebut? Siapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, yang tiada sekutu baginya, dan bahawa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, maka dia aman. Barang siapa yang berada di hadapan Kaabah dan meletakkan senjatanya, maka dia aman. Barang siapa yang menutup rumahnya, maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Hakim ibnu Hizam, maka dia aman. Berapa ibu-ibu? Berapa syarat tu? Berapa keadaan yang menyebabkan mereka aman? Yang pertama, yang masuk Islam lah. Yang kalau pada hari tu dia masuk Islam ibu-ibu, maka dia ni tidak akan diserang. 1. Nombor 2, siapa yang duduk di hadapan Kaabah. Buat number ibu-ibu. Kita ni kalau dulu belajar sekolah ibu-ibu untuk periksa kan. Sekarang bukan untuk periksa ibu-ibu, tapi untuk kita ibu-ibu into kepada sunnah dan juga ayat Al-Quran. Ni untuk apa kita panggil kenikmatan kita ibu-ibu. Jadi bagaimana kita bersungguh-sungguh waktu kita nak periksa dulu, buat nota, buat highlight ibu-ibu. Sekarang pun kena begitu. Bila nampak hadis tu ibu-ibu bayangkanlah umat ulama-ulama zaman dulu nak